65 yang muka surat yang paling atas tu. Baik, kita sambung kembali perbahasan kita berkaitan dengan fasal yang ke-21, proses mencapai tauhid syuhudi. Apa makna tauhid syuhudi? Iaitu mentauhidkan Allah dengan penyaksian hati kita terhadap kewujudan Allah dan kebesaran, keagungan Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla. Rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita melafazkan rasa syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini ada rezeki pula yang bertemu dengan rombongan tarim yang baru balik. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah baru lagi penuh dengan barakah dan kemuliaan, ya, datang daripada bumi haram, ya, bumi Mekah dan Madinah dan bumi para awliya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersalam, ya, ambil barakah. Di sana debu-debu tarim itu pun barakah, kerana mereka hidup dikelilingi oleh awliya-awliya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tak suka kita sebut macam ni dah. Kerana apa? Katanya berlebih-lebihan. Dia benda lebih tetap lebih kalau kita tidak lebihkan. Benda mulia tetap mulia kalau kita tak muliakan. Cuma kita menumpang kemuliaan. Ya. Kadang-kadang kita ni taklah mulia sangat tapi kita suka berkawan dengan orang mulia. Moga-moga Allah muliakan kita. Kita ni taklah baik sangat tapi kita berkawan dengan orang yang baik. Sampai satu ketika Allah jadi kita orang yang baik-baik, insya-Allah. Gitulah. Nak harapkan diri kita nak jadi baik, Allah alam tak tahu bila nak jadi betul-betul baik. Bukan jahat pun, tapi tak cukup baik. Betul, ya? Alhamdulillah. Baik, untuk pagi ni muka surat berapa? 65. 65 yang muka surat yang paling atas tu. Baik, kita sambung kembali perbahasan kita berkaitan dengan fasal yang ke-21, proses mencapai tauhid syuhudi. Apa makna tauhid syuhudi? Iaitu mentauhidkan Allah dengan penyaksian hati kita terhadap kewujudan Allah dan kebesaran, keagungan Allah. Apa makna menghayati tauhid itu dengan penghayatan hati kita? Iaitu rasa. Apakah rasa yang kita nak capai daripada tauhid itu? Atau dengan kata lain, ulama mengatakan tauhid cinta. Baik, untuk hari ini kita teruskan. Fatafna iradatuka fayukshafa laka anil wahdaniyah. Ataupun saya ulang balik sedikit, ya, supaya kita ada kesinambungan perbahasan. Ulang bukan sekadar terjemahan. Muka surat 64 tu. Man ishtaghala bina lahu a'maina. Man, sesiapa sahaja, ishtaghala, yang sibuk, bina, dengan kami, lahu, kerana dirinya, atau untuk kepentingan dirinya,
a'mainahu, maka kami akan butakannya. Buta hati dia daripada melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa manishtaghala bina lana, sesiapa yang sibuk dengan kami tapi untuk kami, bukan untuk diri dia, basarnahu, maka kami tajamkan pandangan mata hati dia. Okey ya? Jadi kadang-kadang kehidupan saya, kehidupan tuan-tuan, kita sibuk apa? Sibuk baca Quran, sibuk beribadah, sibuk datang kuliah. Betul ya? Datang kuliah. Sibuk kita. Pagi-pagi lagi buat persiapan. Tapi untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ya. Untuk dapatkan pahala, untuk layakkan diri dapat syurga, maka itu adalah untuk diri sendiri. Salah tak? Satu sudutnya tak salah. Ya, kerana Allah nak bagi syurga, Allah nak bagi pahala, tak salah. Cuma maqam kita, itu yang kita cerita sekarang. Kedudukan kita. Kita ni kan kalau boleh nak naik kedudukan itu. Daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang lebih baik kepada yang terlalu baik. Samalah kita pun. Dalam apa jua sekalipun. Betul ya? Ke tuan-tuan dah rasa okey dengan apa yang ada? Cukup je lah apa yang ada. Mana ada manusia begitu? Kalau manusia begitu, nampak sangat dia tak ada kemajuan dalam kehidupan dia. Tak ada target, tak ada matlamat. Hidup ni kan kena ada target, kena ada matlamat. Ya, besok nak jadi apa besok? Wali. Contohnya. Ni besok nak apa? Entahlah esok. Kalau ada lah. Kalau tak ada lah. Ini orang yang tak ada matlamat. Jadi hidup sebagai hamba Allah ni, khususnya umat kepada junjungan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad nak kita makin hari makin meningkat. Sehingga dikatakan apa? Yang semalam nak bandingkan hari ini lebih baik daripada semalam. Ya? Kalau hari ini sama dengan semalam, maka tu tak ke manalah kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita buat ibadah, salah tak nak pahala? Tak salah, memang Allah nak bagi pahala. Dan kadang-kadang kena ada dalam hati kita mengharapkan pahala sebagai motivasi kita. Betul ya? Kalau tak ada pahala, sebab tu ada kitab yang ditulis oleh ulama-ulama besar daripada India, daripada Pakistan, kitab Fadailul A'mal. Kenapa mereka tulis Fadailul A'mal? Kerana ada orang yang macam kita ni lah barangkali, kalau tak dengar sesuatu yang dapat, rasa malas. Kenapa solat duha? Murah rezeki. Tu baru kuat sikit semangat. Kan, betul kan? Kenapa bangun malam? Bangun malam boleh sihat, boleh bijak. Yang tu nak bangun. Betul tak? Memang betul. Memang boleh, boleh. Tapi tahap kita macam tu je lah. Tahap orang awam. Jadi kalau kita langkah satu ke depan, maka manishtaghala bina, siapa yang sibuk dengan kami, dengan ibadah maksudnya, untuk kami, kerana kami, basarna, ketika itu kami tajamkan pandangan matanya. Mata di sini pandangan hati dia. Baik, iza zala hawaka kushifa ataupun yukshafu, iza apabila ataupun jika zala nafsu, zala ni lenyap, hilang. Hawaka nafsumu. Ketika mana sudah lenyap, kita panggil apa? Kehendak-kehendak nafsu kita. Kalau nak pun hanya nak kerana Allah. Kalau perlu pun perlu kerana Allah. Tidak lagi kerana semata-mata memenuhi kehendak nafsu. Kita makan sebab apa? Sebab nafsu lah kan. Kahwin sebab apa? Sebab nafsu. Nak cari harta sebab apa? Sebab nafsu. Kenapa tak kerana Allah? Dapat juga harta. Kenapa tak kerana Allah? Dapat makan juga pun. Ke tak jadi makan dah sebab kerana Allah? Jadi puasa. Puasa pun kerana Allah juga. Tapi kalau buka puasa pun kerana Allah juga. Tidur pun kerana Allah juga. Tapi tidur sebab apa? Sebab mengantuk. Betul ya? Sama lah kita. Kenapa tidur? Mengantuk lah. Jarang orang cakap. Kenapa tidur? Nak tidur kerana Allah lah. Wah, yang ni memang wali. Okey. Tak adalah tu kita gurauan bahasa lah tuan-tuan. Puan-puan ya. Tapi ada juga orang, kenapa berzikir? Kenapa bangun malam? Sebab nak jadi wali. Itu masalah juga. Okey ya? Tak payah jadi apa-apa. Habis, jadi hamba Allah sudahlah. Setelah jadi hamba Allah yang sempurna. Sebab hamba ni ada dua. Ada hamba yang tak sempurna, ada hamba yang sempurna. Mana hamba yang tak sempurna? Kerana masih berbelah bahagi. Kejap jadi hamba Allah, kejap jadi hamba diri sendiri, kejap jadi hamba syaitan, kejap jadi hamba makanan. Adakah jadi hamba makanan? Ada? Setakat tu dulu, tak payah hurai. Nanti orang marah. Sekarang ni orang duk beratur apa lagi? Apa pula ni? Makanan apa yang orang duk beratur ni?
Ya. Kadang viral lah. Tapi yang kerana apa yang sekarang untuk viral dia beratur ni? Tahu tu. Kan? Itulah jawapannya. Alhamdulillah. Tak apa, tak salah. Makan je lah. Tapi kerana Allah. Kerana Allah. Jadi, bila mana lenyap kehendak nafsu kita, kushifa akan disingkap. Ataupun diguna perkataan kushifa tu fi'il madhi ataupun yukshafu akan disingkap laka kepada engkau an babil haqiqah akan pintu hakikat. Bila mana dah kita buat sesuatu hanya kerana Allah sahaja, Allah tajamkan mata kita, akhirnya Allah celikkan mata hati kita, ketika itu mula terbuka pintu-pintu hakikat dalam kehidupan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Sebab kadang-kadang kita hanya memandang zahir, tidak memandang yang hakikat sebenar. Okey ya? Jadi kalau boleh kita memandang dengan pandangan hakikat. Apa hakikat di sebalik kehidupan ni? Adakah kehidupan ni, ini je yang ada? Kalau ini sekadar yang ada, tak berbaloi sangatlah. Bukan nak menafikan, tidak. Tapi kalau sekadar itu sahaja, tengok ni. Macam mana tuan-tuan? Yang tuan-tuan dah lalui 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ni. Rasa macam mana rasa? Yang berjalan pula pergi macam-macam kan. Pergi ke China, pergi Korea, pergi Turki, pergi macam mana pergi lah. Macam mana pergi? Itu je lah. Pergi-pergi sakit perut. Contoh. Ada saja. Saya gurau dengan akak sikit. Betul. Ada kawan saya, dia pergi rombongan ke Turki. Seorang je tak sakit perut. Yang lain semua sakit perut. Itu je lah yang dapat. Tapi yang lain jangan. Bukan menafikan. Tapi itulah kehidupan. Kan? Betul. Tak ada apa pun. Okey je lah. Tapi dunia adalah dunia. Itulah dunia. Orang kata indah. Mana tempat yang paling indah? Switzerland ke apa? Cantik ustaz, macam syurga. Tak. Bukan. Bukan. Tapi dunia itulah dunia. Maka Allah yang maha mengetahui hakikat kehidupan ni tak ke mana pun. Kalau kaya pun makan paling tinggi 3 pinggan aja. Ya. Ke akhir-akhir ni dah separuh pinggan dah. Akhir-akhir ni lah. Apa? Tak ada apa pun. Sebab tu Allah matikan kita untuk bawa kita ke tempat yang lebih indah. Ke tempat yang lebih bahagia. Itu je lah. Jadi tapi kita hanya memandang apa yang kita pandang. Tidak hakikat. Okey, saya tanya soalan. Apakah hakikat di sebalik kehidupan ini? Ada lagi jawapan? Apakah hakikat di sebalik kehidupan ini? Ada lagi jawapan? Jawapan dia satu je perkataan. Allah. Di sebalik kehidupan ni Allah. Ni kita nampak ni. Buat apa tengok saya tengok perempuan. Tengok dengan pandangan hati tau. Ni yang saya nak bawa ke sini. Kalau perempuan nampak dengan mata perempuan, saya nampak perempuan nampak saya. Saya nampak tuan-tuan nampak saya. Pernah nampak mic. Dah nampak apa lagi? Lepas ni nampak kedai makan. Itu je lah kehidupan. Sekadar dengan mata zahir. Jadi kita cerita sekarang ni, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan singkapkan dalam pandangan mata hati kita, nampak terbukanya hakikat kehidupan. Maka hakikat kehidupan ini adalah Allah. Di sebalik ini, Allah. Wujudnya Allah. Kebesaran Allah. Keagungan Allah. Kemurahan Allah. Kesempurnaan Allah. Kasih sayang Allah. Keprihatinan Allah. Penjagaan Allah kehadap diri kita. Tapi samalah saya, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak tahu. Dia macam ni, saya nak sebut sedikit lah ya. Tapi tak masuk baca hari ni lagi ni. Ni bukan mukadimah baru ni. Saya nak sebut begini. Ada satu perkataan yang kita dah selalu sebut-sebut, dalam ni pun kita ada baca. Dia panggil hijab. Apa makna hijab? Dinding. Penutup. Kadang-kala, sebab tu kita ulang balik, betapa Allah ni memang Tuhan yang maha-maha sempurna dan dia cipta kita makhluk paling sempurna. Sehingga Allah meletakkan kita agar setiap penglihatan dan pandangan kita itu bukan sekadar lapisan zahir
tetapi zahir dan batinnya. Bukan sekadar batasan syariat, tapi syariat dan hakikatnya. Jadi Allah bagi kita mata. Tapi mata ni, mungkin kita sedar atau tak sedar, kadang-kadang dia terhijab. Pasal tak? Nampak, tapi tak nampak. Nampak. Tapi nampak tak? Tak. Macam kita kadang-kadang kita tengok isteri kan, kita suami tengok isteri, nampak tak? Nampak isteri. Takkan tu je nampak. Yalah, dia isteri saya. Dah lama duduk dengan dia 40 tahun. Takkan tu je nampak. Takkan tak nampak pengorbanan dia. Takkan tak nampak. Tak nampak je lah. Kemudian bila mana dia masak, nampak? Nampak dah tom yum tu. Itu, takkan itu je yang nampak. Sedap lah. Takkan tu je. Tapi itulah, kita nampak. Macam puan-puan tengok suami. Itu je lah suami. Dah mula menua katanya. Itu je lah nampak. Ini masalah. Maknanya mata ni kadang-kadang nampak tak? Nampak. Tapi tak nampak hakikat di sebalik ni. Akhir sekali kerja apa? Akhir-akhir ni kerja gaduh je. Dah tak nampak. Tapi nampak. Itu satu dengan pandangan mata ni. Yang kedua pandangan akal. Fikirlah sikit. Kita kan ada akal. Tapi tak. Tapi kalau bab lain, dia fikir habis-habis. Betul ya? Kemudian, okeylah. Tapi ada orang ni bijak. Alhamdulillah bijak. Tapi kadang-kadang, tak juga. Kenapa? Terhijab. Tapi jalan, cara yang paling mudahnya macam ni lah. Macam kita ni. Ni malaikat kiri kanan. Selalu saya ulangkan. Samalah saya pun. Kiri kanan ni ada tak? Ada. Yakin tak yakin? Beriman tak beriman? Tapi, ada nampak? Nampak dengan apa yang ni? Nampak dengan mata hati, keimanan. Tapi kadang-kadang hati kita juga terhijab, terdinding. Akhir sekali, peduli apa dengan malaikat kiri kanan? Aku nak mengumpat. Peduli apa? Dia nak tulis ke tulis je lah. Sudah. Betul. Patutnya kita bangun malam, dapat 2 rakaat. Mengantuklah, tidur je lah. Tapi kalau kita nampak dengan mata hati kita, sebelah ni duk tunggu nak catik ni. Catik pula, kadang-kadang kita tanya soalan, malaikat ni, dia catik, dia guna pen dengan buku apa? Sebab apa? Kekal sampai kiamat catatan dia. Ni pelik ni tuan-tuan. Dia guna apa? Dia peduli apa? Ada orang dia peduli apa? Bukan setakat malaikat dia tak peduli. Tuhan pun dia tak peduli. Apa tu? Tu kadang-kadang terdinding. Sebab apa? Sebab itulah bila mana dasari punca terdinding ni, kalau kat sini dia panggil nafsu. Nafsulah yang mendinding kita selama ni, menutup kita daripada melihat hakikat. Tapi di saat lenyapnya nafsu kita, lenyap tu bukan dia langsung tak ada. Mana boleh nafsu hilang daripada diri kita? Diri kita tu salah satunya adalah nafsu. Tak ada nafsu, malaikatlah kita. Jadi, nafsu tu kehendaknya mengikut Allah. Bukan kehendak dia. Ketika itulah Allah buka pintu-pintu hakikat. Apa makna hakikat di sebalik kehidupan ni? Satu je hakikat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh insyaAllah ya. Maka sambungan daripada situlah supaya kita makin mantap. Fatafna iradatuka. Maka hendak kamu akan... Maka kehendak kamu akan lenyap. Fayukshafa laka anil wahdaniyah. Bila mana kehendak kita lenyap dan kita hidup dengan kehendak Allah. Dia ada 2 kehendak ni, satu aja sebenarnya. Allah yang bersifat dengan kehendak. Maka seluruh hidup ni kalau kita perhati, semua bergerak dengan kehendak Allah. Banyak kali dah kita ulang kan. Kita lahir kehendak siapa? Kehendak Allah. Lahir sebagai lelaki atau lahir sebagai perempuan, kehendak siapa? Kehendak Allah. Lahir kat mana? Kat Selangor. Kat Selangor pula di mana? Kadang-kadang lahir kat Perak, lahir kat Johor. Johor tu pula kat mana pula? Lahir kat Kelantan. Kadang-kadang dia orang Johor tapi lahir kat mana? Bukan kat US. Ada berapa ramai orang. Orang Selangor lahir kat mana? Kat London. Kehendak dia siapa? Jadi rupa-rupanya seluruh hidup ni, setiap kelipan mata dan denyutan jantungnya bergerak dengan kehendak Allah.
Cuma Allah ni maha penyayang, maha pemurah, maka dia bagilah kita peluang untuk berkehendak. Tetapi itu pun tak terkeluar daripada batas-batas kehendak Allah. Kerana berapa banyak kehendak kita tak tertunai. Kerana tak bertepatan dengan kehendak Allah. Kalau betul kehendak kita menentukan kita, semua kehendak kita tercapai. Tak. Jadi, di sini, apabila lenyap kehendak kita, bukan kata tak ada kehendak, tapi kehendak itu kerana mengikut kehendak Allah. Kan saya selalu dulu baca, tapi yang ini kalau bab cerita bab iradah ni, yang itulah yang bacaan dia. Tapi saya hafal yang tu je. Tapi panjang. Tapi saya kadang-kadang janji nak photostat, nak bagi, nak baca sama-sama tak. Tapi tak ingat. Nak buat macam mana? Yang saya baca tu. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Watrukil kulla wa hadir tama'ak. La ilaha illallah, Allah, Allah. Wassalah ala maulai Rasulillah. La ilaha illallah, Allah, Allah. Wassalah ala maulai Rasulillah. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Kun ma'allah. Hiduplah kamu dengan Allah. Salah satu makna, apa makna hidup dengan Allah? Kun ma'a iradatillah. Hidup dengan kehendak Allah. Tarallahi ma'ak. Kamu akan lihat Allah akan bersama denganmu. Tapi, wahadir tama'ak. Tapi tolong hati-hati dengan apa yang kamu tamak, nafsumu. Jadi kalau kita masih lagi bergeluman dengan kehendak nafsu, Allah tak akan duduk dengan kita. Maksudnya tak akan bersama dengan kita. Tak akan dekat dengan kita. Allah biarkan kita bergeluman dengan nafsu tu. Setakat mana nak. Akhir sekali, hidup kita letih dan lesu. Okey ya? Jadi di sinilah. Jadi setelah kita lenyapkan nafsu kita, mengikut kehendak Allah, fayukshafa laka anil wahdaniyah, maka seterusnya akan tersingkap bagimu akan wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Akan keesaan Allah. Allah singkap keesaan Allah. Apa maksudnya? Seluruh hidup ini kembali kepada Dia. Apa makna? Dia adalah Allah yang esa. Jadi asas kehidupan ni sebenarnya faham tak asas kehidupan? Daripada hanya Dia. Kita ni, alam ni, seluruhnya ini daripada Dia. Siapa Dia? Tuhan yang esa. Daripada yang satu, kembali kepada yang satu. Siapa? Allah. Lepas tu kita ni duk apa ni? Duk tunggu apa? Duk tunggu kembali kepada Dia. Kerana apa? Kerana kita datang daripada Dia. Kepada siapa Dia? Allah. Allah, Tuhan yang esa. Jadi, salah satu kaedah hidup ni ialah hidup dalam keesaan Allah. Konsep kehidupan. Salah satu kehidupan ni pula, bukan setakat hidup dengan keesaan, bahkan terus tenggelam dalam keesaan itu. Sehingga tidak nampak. Tenggelam kan? Baik, pernah tenggelam tak? Tak pernah? Cuba pergi ke kolam mana-mana. Cuba buat tenggelam. Bila mana kita tenggelam, tunggu, jangan lemah lagi. Bila mana kita tenggelam, apa yang nampak? Diri kita pun kita tak nampak. Dah tenggelam. Betul? Tadi nak duduk berenang, nampak bangunan ni kat kolam kan. Kalau kat sungai, nampak tebing ni, nampak pokok ni, nampak kawan-kawan duduk main sungai. Kalau kita tenggelam, kita pun kita tak nampak. Boleh ya? Apa maksud ni? Sekadar analogi, sekadar kiasan, tak ada masalah. Nak bagi tahunya bahawa bila mana kita tenggelam dalam lautan keesaan Allah, yang kita nampak dengan mata hati kita hanyalah Allah. Diri kita pun kita tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak kekayaan kalau kaya, tak nampak kebijakan kalau bijak, tak nampak keilmuan kalau berilmu. Kerana apa? Seluruh itu milik dan kepunyaan Allah.
Kerana sekarang ni Allah bagi. Allah bagi. Itu sikit je sebenarnya Allah bagi pun. 1% aja pun. Kaya yang di dunia, 1% je. Kekuasaan yang ada kat dunia, 1% aja pun. Oh, akhirat 99%. Sebab tu, akhirat nanti ramailah orang terkejut. Tengok rupa-rupanya yang paling kaya, Sayyidina Bilal rupa-rupanya. Abu Jahal terkejut besar dia. Tapi cerita pasal Abu Jahal, kita. Contohnya lah, kita duk rasa kaya, tengok orang paling miskin kat negara kita ni, dia paling kaya. Sebab apa? Dia dengan Allah, Tuhan yang maha kaya. Tidak akan kaya kita kecuali dengan yang maha kaya. Tidak akan berilmu kita kecuali dengan yang maha berilmu. Sebab tu wali-wali Allah ilmu dia tak mampu ditandingi dan dicabar. Bahkan tidak mampu untuk kita nak belajar pun dengan dia. Kenapa? Kerana dia dengan Allah. Allah buka lautan ilmu. Okey. Okey, baik. Yang bawah tu. Fatatahaqqaqu bihi. Maka kamu telah pun merealisasikan bihi dengannya, dengan Allah. Annahu, bahawasanya yang wujud itu huwa, hanyalah dia. Yang wujud dengan sebenar-benar. Ini banyak kali dah ulang tau. Jangan salah faham. Sebab kadang-kadang orang tak faham, dia kata, ni rosak bahasa kata dia. Yang wujud hanya sebenar-benar wujud hanyalah Allah. Apa makna? Wujud yang hakiki. Ada yang sebenar-benar ada. Kerana adanya Allah tidak diadakan oleh yang lain. Dia sedia ada. Kita ni ada tak? Kita ni sebenarnya ada, tetapi sebenarnya bukan ada, diadakan. Bukan ada dengan diri kita sendiri. Itu yang dikatakan hakikat sebenarnya wujud hanyalah Allah. Bila anta ma'ahu, bukan diri kamu yang berserta dengannya. Baik, ada nota kaki 108 tu. Ketika disingkap, singkap ni singkapan mata hati tau. Allah tak tahulah bila kita nak sampai ke maqam ni. Ada dua cara. Cara pertama, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Cara yang kedua, Allah juga, tetapi melalui para murabbi mursyid, ia akan membawa kita kepada maqamul kashfi. Kalau nak sampai kepada maqam kasyaf, ada yang kita dah baca sebelum ni, kalau masih ingat. 41. Tu, macam mana nak berjalan menuju kasyaf? Muka surat 41 tu. Ingat lagi tak? Ilmu jalan kepada amal. Pertama ilmu. Tak boleh jalan lain, jalan ilmu. Kalau jalan ilmu nak kena ada guru. Guru tu pula bukan guru sebarangan. Ya. Nak sampai kepada maqam kasyaf, pergi mengaji dengan guru matematik. Contoh, tak boleh nak jadi doktor mengaji dengan guru mekanik. Tak boleh. Dengan guru dia lah. Tu satu kena ingat juga. Ilmu di situ. Tapi ilmu itu jalan kepada amal. Maka belajar ilmu bukan nak title. Belajar ilmu bukan nak rasa berilmu. Tapi belajar ilmu nak amal. Dengan amal itu akan membawa kepada ilmu yang kedua. Al-ilmu tariqul amal. Wal amal tariqul ilmi. Amalan itu membawa kepada ilmu. Ilmu yang kedua tu ilmu apa? Itu dikatakan ilmu laduni. Dan ilmu yang kedua tu, baik sekarang ni kita duk mengaji. Ini ilmu pertama. Ilmu pada tahap pertama. Puan-puan kena amal sungguh-sungguh dengan ilmu yang ada ni. Contoh, kalau kita belajar bab apa? Bab solat. Solat apa? Solat malam. Maka kita kena bangun tiap-tiap malam. Berapa rakaat? Kalau boleh kita pulun setakat 20 rakaat, 40 rakaat. Salat sunat. Baca. Apa lagi kita tahu? Quran. Baca Quran kalau boleh khatam seminggu sekali. Puasa. Kalau boleh puasa, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Isnin Khamis. Dan ni bulan Rejab pula dah ni. Kemudian bulan Syaban. Kalau boleh tiap-tiap hari puasa. Ni orang macam ni baru dia akan sampai kepada maqam ilmu yang kedua tu. Tapi kalau macam saya dengan tuan-tuan dan kita ni kan, maksud minta maaf tuan-tuan, saya bukan merendahkan tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya orang awam macam kita ni. Satu juzuk satu hari dapat? Tak dapat. Duk buat apa? Samalah kita sebenarnya. Lah, tak dapat. Satu juzuk ni 20 minit aja pun.
Paling lama 30 minit. Daripada 24 jam tak boleh ambil 30 minit. Duk buat apa? Tapi itulah saya dengan tuan-tuan. Saya cakap ni saya tahu. Ni sama lah ni. Kadang-kadang apa masalah aku ni sebenarnya ya? 24 jam 30 minit aja untuk satu juzuk. La haula wala quwata illa billah. Dapat tak? Tak payah ceritalah. Inilah. Jadi ilmu jalan kepada amal. Nak cerita Rabi'atul Adawiyah, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah ni, wali Allah ni. 1000 rakaat satu malam. Orang sekarang yo ko. Iyalah you 2 rakaat pun terhegeh-hegeh. Bukan 2 rakaat sunat, 2 rakaat yang wajib tu pun terhegeh-hegeh. Kemudian you nak pertikai orang. Come on lah ya. Contoh, minta maaf ya. Baru nak belajar ni. Kita duk petikai orang. Yo ko Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Duk Imam Syafi'i. Ini duk petikai ni perangai buruk akhir zaman ni. Dia ingat dia alim sangat, dia duk petikai Imam Syafi'i ni. Oh, tak sedar diri manusia akhir zaman. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran. Ya, you tu berapa kali? Kita nak bukan ni sebab tu saya kata you tu. Bukan ni. Jangan terasa tau. You tu. You ke? Yalah. Jadi ini maqam dia, tahap dia. Satu kali kan Imam Ahmad dia melawat Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i melawat Imam Ahmad. Imam Ahmad tu anak murid dia. Anak murid dia tu pun hafal 1.2 juta hadis. Tu anak murid dia. Bukan dia. Imam Ahmad tu anak murid dia. Baik. Dia pergi melawat. Imam Ahmad pesan ke anak dia. Dia kata, guru ayah akan datang ni. Ni ulama besar. Jadi anak dia ni, engkau kena khidmat pada guru ayah ni. Ni dah dengar cerita ni. Nak bagi tahunya. Dah dengar cerita. Maka anak ni, salah satunya sediakan tempat tidur. Sediakan air di tempat tidur tu. Zaman dulu kan. Untuk apa? Sebab dia kata ulama besar mestilah bangun malam. Dia kita ni tahu, tidak dinamakan ahli ilmu kalau tidak bangun malam tiap-tiap malam. Apatah lagi, tidak akan sekali-kali dinamakan ulama kalau tak bangun malam. Bukan ulama lagi, kita macam pelajar. Kita ni kan duduk tengah belajar ni. Kita tak akan dinamakan pelajar ilmu kalau tidak bangun malam. Kerana ilmu tu dari Tuhan. Ilmu tu sifat Tuhan. Maka dekatkan dengan pemiliknya. Kalau pelajar pun tidak dinamakan pelajar agama kalau tak bangun malam, ulama sekali-kali tak dinamakan ulama. Cuma perasan aja lah. Sama juga kita ustaz. Iya ke ustaz? Ustaz apa solat duha pun malas. Contoh. Maka bukan. Kalau kita rasa kita ustaz, macam saya ni rasa ustaz, iya ke rasa ustaz? Tapi saya duduk mengaji lagi. Tak pernah jadi ustaz pun buat masa sekarang ni. Daripada dulu sampai sekarang. Tak apalah, okey lah sikit kan. Tuan-tuan je panggil saya ustaz sebab tuan-tuan tak nampak hakikat. Okay. Sedap lah ustaz hari ni. Bukan minta maaf je, jangan terasa tau. Tapi baik terasa daripada tak. Jadinya dia pun okey, malam sediakan makan. Ulama dia tak makan banyak. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dia ni ulama tak ulama, buat jamuan. Hidang kat dia. Ulama dia tak makan banyak. Yang makan banyak tu ustaz. Ustaz pantanglah jamuan kat dia. Dia semua rasa. Jadi yang terkejutnya anak Imam Ahmad ni, dia hidang satu talam. Habis semua Imam Syafi'i makan. Pelik dia, ni ulama apa ni makan banyak? Pagi besok dia pergi tengok air kan. Dia pergi tengok air. Tak sentuh pun air tu. Ni ulama apa tak bangun malam? Dia pun pergi mengadu ke ayah dia. Sebab ayah dia tahu, ayah dia Imam Ahmad ni, dia saya tak ingat yang mana satu, tapi antara anak Imam Ahmad Abdullah. Nama dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Orang pernah tanya,
Wahai Abdullah, ayah kamu ni, Imam Ahmad ni, malam-malam dia buat apa? Dia kata, ayah aku solat malam-malam. Tiap-tiap malam dia solat. Berapa rakaat? Ayah aku ni tiap-tiap malam dia solat 200 rakaat. Tu ayah dia. Jadi ni guru ayah dia ni. Ni lagi ayah dia 200 rakaat. Ni guru ayah dia. Jadi dia pelik. Itu. Maka dia ngadu kat ayah dia. Ayah kata ni guru ayah, ulama besar. Ni makan banyak ni, apa cerita ni? Kemudian malam tidur tak bangun-bangun. Ginilah kau pergi tanya dia. Kamu pergi tanya guru ayah. Maka pergi tanya dengan adab lah, tanya dengan adab. Jangan tanya pula kalau kita datang tetamu rumah kita pun pelik pula, jangan pergi tanya dengan boleh tak minta izin nak tanya. Ni saya rasa pelik lah, tetamu ni makan banyak lah, jangan cakap begitu, malu tetamu. Besok dia tak makan. Dia tanya dengan elok, dia kata sebenarnya kenapa tahu tak aku makan di rumah kamu, semua makanan yang kamu hidang aku habiskan, sebab aku yakin makanan di rumah kamu adalah berkat. Kerana ayah kamu ni orang yang berkat, ulama besar. Dia hormat anak murid dia kerana dia tahu anak murid dia ada juga seorang ulama besar. Berkat. Jadi inilah alasan dia kalau kita pergi rumah Akad Saluha ke, pergi rumah siapa-siapa ke, kita makan banyak-banyak sebab makanan dia berkat. Dia baru balik daripada Tarim. Kayak tu. Ya. Contoh. Yang berkat. Kita pergi makan sungguh-sungguh. Satu kata yang tak bangun malam, sebenarnya bukan aku tak bangun malam, aku tak tidur pun malam tu. Buat apa? Duk mutala'atul Quran, mutala'ah Quran. Sebab besok boleh kerana orang tahu dia pergi ke situ, maka orang-orang ramai akan berkumpul esok untuk tanya soalan. Maka dia duk baca Quran kerana jawapan yang paling itu, yang paling ampuh, yang paling tepat ialah Quran. Maka dia duk baca Quran malam tu sampai tak tidur. Itulah saya nak cerita apa? Orang ini ni, kalau macam ni dia amal, maka dia sudah maqam ilmu yang kedua, bukan ilmu kita dah. Dia bukan ilmu sekadar doktor PhD, bukanlah. Ya, tak payahlah perasan. Jadi dia ilmu yang kedua, ilmu laduni, ilmu langsung daripada Allah. Dia baca Quran tu, Allah limpahan kurnia ilmu melimpah-limpah dalam dada dia. Itu baik. Dengan ilmu itulah, ilmu yang kedua tu, muka surat 41 tu, sekejap nak bawa tuan-tuan. Wal ilmu tariqul ma'rifah, dengan ilmu ni lah, ilmu yang kedua, bukan ilmu tahap pertama yang kita duk bahas ni, akan membawa kita kepada jalan mengenal Allah, ma'rifah. Muka surat 42. Wal ma'rifah tu setelah mengenal Allah, tariqul kashfi, itulah jalan menuju kasyaf, penyingkapan hati kita. Bila mana tersingkapnya mata hati kita, wal kashfu tariqul fana, dia membawa kepada lenyapnya diri kita dalam keesaan Allah. Gitulah, balik kembali muka surat 66, 65 tu. Jadi, begitulah maksud dia. Ketika disingkap, muka surat 65, nota kaki angka 108 bawah tu. Ketika disingkap hakikat ketuhanan, ya, dengan makna yang sebenar yang kita faham tentang Allah dan ketuhanan, sifat-sifat Allah, dia gini. Dalam bahasa Arab, Tuhan ni ilah. Ilahun la ilah. Illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Daripada perkataan ilah, dia keluar perkataan uluhiyah, ketuhanan. Dia ada Tuhan, kena ada sifat ketuhanan. Dia mengaku Tuhan, ada sifat kemanusiaan. Ini Tuhan apa? Itu manusia lah. Sebagaimana kita sebut sebelum ni kan. Macam mana nak jadi manusia? Kena ada sifat kemanusiaan. Macam mana? Tak boleh, soalan tu susah. Saya nak cakap macam mana nak jadi binatang. Bukan begitu maksudnya. Macam mana nak jadi manusia? Kena ada sifat kemanusiaan. Ya, binatang tu kenapa dia jadi binatang? Kerana dia ada sifat kebinatangan. Ya, syaitan tu kenapa jadi syaitan? Kerana dia ada sifat kesyaitanan. Sebab tu tolong cek diri tu. Masih dalam sifat kemanusiaan ataupun dah jadi wal-iyazubillah. Tapi Allah, dia Tuhan, dia ada ketuhanan. Kata ulama ada dua sifat ketuhanan yang menggambarkan dua kesimpulan ni, kesimpulan sifat Allah 20 yang kita belajar tu. Daripada 20 tu, dia terbit dua kesimpulan. Dia panggil sifat ketuhanan. Pertama, istighna. Apa makna istighna? Allah ni, dia
maha kaya daripada segala-galanya. Apa maksud? Allah ni, dia tidak berhajat kepada segala-galanya. Tak perlu. Jadi, Tuhan ni, sifat dia apa? Dia tak perlu kepada apa-apa. Ni kejap perlu makan, kejap perlu minum, kejap perlu berjalan sana, kejap perlu duduk sana, duduk kat besuk lah, macam-macam lah. Tahu kat besuk kan? Dulu satu ketika. Duduk jalan kebun, balik kampung Kuantan. Itu Tuhan apa? Tahu kan? Ya Tuhan Harun tu, dulu duduk jalan kebun. Orang lama jalan kebun cerita. Tak tahu. Yang mengaku Tuhan, dah mati dah pun. Lagilah tak Tuhan. Dulu dia cerita, Tuhan Harun tu Ustaz. Ada seorang orang lama, saya duduk jalan kebun. Dia kata duduk jalan kebun dulu Ustaz. Tapi dia ustaz tau. Dia ustaz. Tapi dia tak minat mengajar-ngajar apa ni. Dia lebih suka berniaga. Oh masa tu dia kaya Ustaz. Dia kata. Dia cakap ni orang lama cerita. Tapi Alhamdulillah masa duduk jalan kebun tak jadi Tuhan lagi. Balik Kuantan baru jadi Tuhan. Yang dia bunuh pegawai agama tu kan. Tuhan apa? Jadi Tuhan ni tak perlu. Tak perlu kepada segala-galanya. Yang kedua, sifat ketuhanan ialah iftikar. Istighna, iftikar. Di bahasa Arab. Apa makna iftikar? Semua dan segala-galanya berhajat kepada dia. Itu baru Tuhan. Dia, Allah, dia tak berhajat kepada semua. Dia cipta makhluk ni, dia tak berhajat pada makhluk. Dia tak perlu pun. Ini yang kadang-kadang orang keliru sehingga meletakkan Allah di atas langit. Berarti seolah-olah Allah sudah berhajat kepada untuk di langit. Apa masalah dia ni, faham dia? Ya? Allah duduk di atas arash. Apa masalah? Allah perlu ke arash? Allah tak perlu. Habis kenapa dia cipta? Itu yang Sayyidina Ali kata, izharan li kudratih. Dia cipta sebab dia nak zahirkan betapa berkuasanya dia. Boleh melakukan segala-gala. Dan segala-gala ini berhajat kepada dia. Tak ada satu pun, hatta debu yang berterbangan untuk terbang di udara itu pun berhajat kepada Allah. Okay, ya? Itulah sifat ketuhanan. Jadi, ketika mana Allah Ta'ala singkapkan hakikat ketuhanan, bahawa seluruhnya ini adalah dari dia, kembali kepada dia, dengan dia. Apa lagi kita guna bahasa Arab tu? Minallah, daripada Allah. Ilallah, kepada Allah. Lillah, kerana Allah. Billah, dengan Allah. Ma'allah, bersama-sama Allah. Ini bahasa Arab. Mana tidak ada ruang sedikit pun pandang kita, tak ada ruang sedikit pun faham kita, tidak ada ruang sedikit pun rasa diri kita, seluruhnya dari dia dan kembali kepada dia. Boleh ya? InsyaAllah. Harap-harap Allah bagi kita faham, insyaAllah. Lalu keinginanmu juga sudah lenyap. Bila mana dah nampak hakikat ketuhanan dengan kecintaan kepadanya. Lenyap tu sebab apa? Kerana kecintaan kepada Allah. Dia begini, salah satu sifat cinta ni, kalau ada dalam diri kita, kalau kita nak tahu kita betul-betul tak cinta, kehendak kita sudah lenyap. Habis kita nak bertindak semua dengan kehendak kekasih kita. Tapi kalau selama mana kita mendakwa kita cinta, tapi kehendak kita melebihi kehendak kekasih kita, itu bukan cinta. Betul kan? Nak contoh juga. Kita kata kita cinta suami kan? Tapi kita ni suruh suami memenuhi semua kehendak kita. I cinta kat you kan? Ya. Kalau macam tu, you kena buatlah sesuatu kat I. I kan cinta kat you. Kan I rik balik cinta I kan? Paksa. Itu bukan cinta. Ya. Bukan cinta pun. Tak boleh cakap cinta palsu. Bukan cinta pun. Cinta tak pernah palsu. Cinta tak pernah palsu. Yang palsunya diri itu. Orang itu palsu. Okey ya? Alhamdulillah. Takat itulah dia. Tak boleh cakap banyak pasal cinta ni. Akhir sekali kan. Tak ada cinta sebenarnya. Masing-masing hidup dalam kepentingan diri masing-masing. Kerana apa? Kerana mana mungkin kita nak mencintai kekasih kita, sama ada suami atau isteri atau anak atau siapa pun,
kalau tidak bersumberkan daripada Tuhan. Jadi oleh kerana jiwa dan hati kita jauh daripada Allah sebagai sumber cinta, maka dalam diri kita tak ada apa lah. Sebab kita jauh daripada sumber. Okay? Kita ni dari dia. Maka segala apa yang kita nak, mesti dari dia. Segala apa yang kita nak apa? Nak rasa. Kerana cinta tu salah satunya rasa. Rasa tu dari dia juga. Sebab tu kalau kita tanya soalan, kita diminta cinta Allah. Sebenarnya, siapa yang memulai cinta itu? Allah. Dia cinta kat kita. Dan dia letak cinta itu dalam diri kita untuk kita cinta pada dia. Kalau harap kita sendiri nak cinta dia, mana tak? Mana? Sebab tu kita dengan Rasulullah, kita diminta cinta Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah lebih awal mencintai kita. Dan membekalkan cinta dalam hati kita untuk kita mencintai dia dan mencintai orang yang selayaknya kita cinta. Okey, boleh insyaAllah ya. Sebab tu, tidak ada istilah bahasa cinta itu buta. Mana ada cinta buta? Cinta itulah mencelikkan hakikat yang sebenar. Cinta itu adalah, sebab tu minta maaf puan ya, tidak ada cinta yang palsu. Cinta itulah menzahirkan kebenaran. Tapi kita diri ni yang palsu. Betul ya? Dan memalsukan diri sendiri. Boleh? Nah, itulah. Dia gini tuan-tuan. Tuan-tuan ada apa-apa perasan tak? Saya belajar dengan syekh saya lah. Masih sampai sekarang saya berada, sama ada secara langsung atau tidak langsung, saya belajar dengan syekh saya. Jadi apa yang saya lontarkan ini adalah apa yang beliau curahkan dalam hati saya. Daripada guru beliau. Saya tak akan mampu bicara sampai begini. Ni macam orang kata, ustaz ni macam pakar cinta pula ni. Bukan, tak. Tahu apa kunci dia? Bila mana kita bawa perbahasan itu kepada sumber dia, asal dia, maka pemahaman kita menjangkau sesuatu yang tidak mampu untuk kita jangkau sebelum ini. Bila mana kita bawa diri kita kepada dia, asal diri kita, maka sebenarnya dialah mula memahamkan kita. Kalau tuan-tuan ada apa-apa perasan, ya, perasan macam mana? Saya nak cakap secara mudah ginilah. Kalau kita perasanlah, buku apa ni? Kitab apa ni? Nipih aja dia ni. Ini pun sebab dicetak dengan kertas tebal. Sikit aja ni bicara. Tapi bicara ni daripada luahan rasa seorang wali Allah. Ni Imam Ar-Salan. Yang dia sudah sampai kepada maqam mengenal Allah, maqam cinta Allah. Maka kita nak kata apa? Luahan rasa itu dia bawa dalam diri para alim ulama yang menjadi kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia Allah. Dan kita mewarisi rasa itu akhir sekali masuk dalam diri kita. Kerana rasa ni dia tak boleh diajar. Rasa ini dia tak boleh diungkap. Mana boleh ungkap rasa? Okey ya? Cuma sekadar luahan rasa. Itu pun bukan rasa, itu sekadar luahan. Sebagaimana saya tunjuk contoh sebelum ni. Kita makan tembikai. Kita pun cakap lah manis tak? Manis. Manis tu kat mana? Kat perkataan manis. Kat tembikai. Ya? Kat lidah. Tapi lidah yang manis atau tembikai? Jadi rasa tu pada diri. Pada diri rasa. Maka hanya diri yang merasai. Jadi begitulah cinta. Cinta itu rasa. Tapi rasa cinta itu untuk yang kita cintai, bukan untuk diri kita. Jadi sebab itulah akhir sekali kita mampu melayari bahasa cinta ni ataupun bicara cinta lebih dalam daripada pakar-pakar cinta. Kerana yang berbicara atas nama cinta sebelum daripada ini rupanya bukan cinta. Hawa, nafsu. Ataupun kepentingan. Kepentingan, betul ya? Kepentingan. Dia dapat apa yang dia nak, dia cinta. Kalau dia dah tak dapat yang dia nak, dia benci sebenci-bencinya. Sebelum tu rindu serindu-rindunya.
Kemudian benci sebenci-bencinya. Itu lagu daripada kumpulan Spoon. Hai, tahu juga. Tahu. Tapi ada istilah benci tapi rindu. Itu bohong. Bohong. Rindu regunya cinta. Tak mungkin cinta tanpa rindu, tak mungkin rindu tanpa cinta. Dan tak mungkin rindu dan cinta tapi benci. Tak mungkin. Mana boleh I benci kat you tapi adalah rindu. Tak, itu bukan rindu. Ya, lagu itu bohong. Yalah, dia bohong. Sebab tu orang dengar lagu tu melayang-layang entah ke mana. Membawa diri hanyut di lautan sepi. Okey ya. Takat tu lah dulu. Takat tu dulu. Allah Rabbi. Saya ada tulis satu buku tapi tak tahu siap bila. Ya, saya tulis hidup bercinta. Nanti ya kita baca minta. Bercinta. Nanti kita belajar betul-betul. Membawa cinta kita kepada yang Maha Pencipta dan Pencinta. Allah. Masa dah habis? Belum, sikit lagi. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Moga-moga Allah ampunkan kita. Allah maafkan segala kesilapan kita dalam melihat hakikat kehidupan. Allah, tak tahulah ke mana saya dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya ni sekarang ni terumbang-ambing dalam lautan tak tahulah. Lautan apa. Ya, tolong doakan saya. Doa. Tak tahu saya ni. Mana tadi? Tak jumpa. Tak jumpa dah. Ni lah orang panggil hanyut di dalam lautan sepi. Hidup ni tak pernah sepi tau. Allah ada dengan kita. Tapi oleh kerana kita tidak melihat hakikat ketuhanan Allah yang sentiasa dengan kita, maka kita sepi dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita ni kan, kita ni, kalau kita dikelilingi oleh 1000 insan, kita tetap akan merasai kesepian seadanya kita tidak dengan Allah. Seulang lagi sekali. Kita ni akan merasai 1001 kesepian walau kita dikelilingi oleh 1001 insan, namun kalau kita tidak dengan Allah. Tapi kalau kita dengan Allah, walaupun seluruh dunia dan seisinya meninggalkan kita, kita tidak akan pernah sepi kalau Allah dengan kita. Karena yang menenangkan kita, yang menggembirakan kita, yang menghiburkan kita, yang membahagiakan kita, hanya Dia sahaja. Okey ya? Gitulah. Sebab tu kalau kita cakap lebih-lebihan, kita akan menangis. Tak tahu kenapa kita menangis. Boleh jadi kita menangis kerana kita kecewa dengan diri kita yang lambat memahami hakikat kehidupan yang sebenar. Hidup ini hanya dengan Allah sahaja. Kadang-kadang kita ni rasa sakit, rasa penat, rasa letih, rasa lesu kerana kita meninggalkan Dia sebenarnya dan kita pergi kepada selain Dia. Ini yang berlaku. Kadang-kadang kita ingat isteri itu boleh menggembirakan kita, tapi sebenarnya isteri itulah yang melukakan hati kita. Kadang-kadang kita rasa suami itulah yang boleh jaga kita, tapi akhir sekali suami itulah yang membebankan kita. Faham tak? Kadang-kadang kita harap anak-anak itulah yang akan jaga kita, menghormati kita, tapi berapa ramai anak dialah yang menghina kita dengan kata-katanya, dengan tindak tanduknya. Maka sebab tu segala yang datang kepada kita sebenarnya tidak lebih daripada ujian untuk Allah tengok adakah kita sudah sibuk dengan selain Dia. Sebab tu bermula dengan hari-hari yang terakhir ini kan. Hari-hari terakhir kehidupan saya dengan tuan-tuan ni. Harap-harap Allah bawa hati kita hanya kepada Dia. Bukan bererti tidak menghargai suami yang ada, bukan bererti tidak menghargai dan mencintai isteri yang ada.
Anak-anak yang ada tidak. Mereka adalah keluarga kita, mereka adalah darah daging kita, mereka adalah hidup dan mati kita, mereka itu. Tapi hakikat hidup ni akhirnya kita akan seorang diri kembali kepada dia. Maka sebab tu kadang-kadang Allah, anak kita ni sebenarnya dia baik. Dia bukan jahat. Dia bukan nakal. Tapi Allah mungkin mencetuskan sebab musabab melalui lidah dia untuk dia melukakan hati kita. Untuk apa sebenarnya? Untuk Allah fahamkan kita bahawa sudahlah kamu dengan makhluk. Berkembalilah kepada aku. Kerana sama ada kamu nak atau kamu tak nak, kamu suka atau kamu tak suka, kamu mahu atau kamu tak mahu, kamu rela atau tidak, kamu tetap akan kembali kepada aku seorang diri. Maka belajar untuk hidup sendirian hanya dengan Allah. Kita akan pergi selama-lama hanya dengan Allah. Itulah sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak faham, akhirnya Allah letak dalam hati kita kerinduan kepada Allah. Dia tak mampu untuk kita tanggung. Sebab tu Allah Ta'ala ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Allah nak sangat kita ni kenal dia. Allah ni, dia cipta semua ni supaya kita kenal dia. So, kerana apa? Kerana seluruh bukti dan diri kita ni, bukti wujudnya dia. Adanya dia. Dan adanya dia, dekatnya dia dengan kita. Tapi Allah takut kita tak mampu menanggung. Menanggung beban cinta Allah. Kita tak mampu tanggung. Sebab tu awliya ni hidup dia siang dan malam, dia hanya mampu menangis. Kerana tak mampu untuk diungkapkan kecintaan dan kerinduan. Dan dengan kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah inilah kita akan cinta pasangan kita secinta-cintanya kerana dia. Dan tak akan lagi kita bermuka-muka. Inilah. Tapi kita kena faham, Allah ni, kita dengan Allah ni, Allah tak buat macam kita buat sesama kita. Kita ni kalau sayang kat orang, kita nak sentiasa dia senyum dan gembira. Allah tak begitu. Allah ni, kadang-kadang dia cinta pada kita, dia buat kita menangis. Kerana menangis ini lebih faham daripada tersenyum. Betul tak? Sebab tu orang gembira pun menangis, sakit pun menangis, sedih pun menangis, suka pun menangis. Kerana menangis itu lebih benar. Di saat orang datang jumpa dengan kita, mengaku dia silap, dalam masa yang sama dia minta maaf dan dia menangis. Ketika itu dia benar. Di saat kita bangun malam, kita munajat kepada Allah, kita menangis kepada Allah. Di situlah benar. Okey. Kerana senyuman itu kadang-kadang 1001 kepalsuan. Okey. Setakat tu dulu. Allah. Jadi ini semua ni yang kita sedang bincang ni adalah tentang Allah. Bukan tentang kamu. Jadi hidup ni sebenarnya kalau kita faham dah hakikat ni, cerita hakikat tau. Bukan menafikan syariat. Orang ni kadang-kadang dia salah faham. Berbicara soal syariat, berbicara soal hakikat. Hidup dengan hakikat, selama mana dia menafikan syariat, itu bukan hakikat. Hakikat adalah berserta dengan syariat. Tak ada hakikat kalau tak ada syariat. Tak payah bohong. Kami ni orang yang telah mencapai maqam hakikat. Sebab tu kami tak bergaul lagi dengan orang syariat. Ini bohong. Itu satu penipuan. Syariat tak pernah berpisah dengan hakikat. Hakikat tidak pernah terpisah dengan syariat. Tapi nak bicara tentang hakikat sebenarnya, hidup ini bukan tentang diri kamu. Bukan tentang anak kamu, bukan tentang hidup kamu, bukan tentang mati kamu, bukan tentang syurga atau neraka kamu, bukan tentang hidup senang dan susah kamu. Hidup ini tentang dia, Allah sahaja. Jadi kalau kita faham, kita menuju seluruh tujuan hidup ini, bawa anak kita, bawa isteri kita, bawa keluarga kita, bawa hidup dan mati kita, bawa gembira dan sedih kita, bawa susah dan senang kita untuk dia. Ketika itu dia akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ini yang sebenarnya. Tapi yalah, gitulah saya, gitulah tuan-tuan. Kita manusia yang lemah. Kita manusia yang lupa dan lalai. Kita manusia yang tersilap dan tersalah. Sekali lagi kita terperangkap
dengan diri kita sendiri. Betul ya? Berapa ramai seorang suami terperangkap dengan isteri? Berapa ramai isteri terperangkap dengan suami? Akhir sekali, itu ajalah. Gaduh sampai mati. Mati pun nak bawa ke akhirat lagi, nak balas lagi ke akhirat. Betul kan? Dunia dah bergaduh, habis-habis sama bergaduh, sampai bawa ke mahkamah. Dulu cinta secinta-cintanya, sekarang sebenci-bencinya. Entah apa, kita pun tak faham lah. Apakah dulu cinta atau apa sebenarnya? Kerana cinta tak akan mungkin lagi benci. Kan? Tapi itulah hakikatnya. Oh, bergaduh. Dulu cinta, kemudian lepas kahwin bergaduh sampai bercerai. Kemudian bercerai itu pun nak bergaduh lagi akhirat. I dakwa you akhirat. Oh, tak sudah hidup ni. Dia ingat dia nak dakwa akhirat, dia menang depan Allah. Belum tentu. Kalau dia kalah, habis. Macam kita lah. You tunggu akhirat. Kita jumpa akhirat. Oh, tak payahlah. Kita seolah kita rasa yakin kita terlalu benar untuk dakwa orang depan Allah akhirat. Buat malu je kita. Tak kena gaya. Allah kata bukan dia yang salah, engkau yang salah. Sebab tu hidup ni jangan cepat salahkan orang, salahkan diri sendiri. Kalau kita suami, mungkin kita suami yang paling kita salah. Mungkin isteri kita benar. Isteri juga mungkin aku yang salah, suami aku benar. Moga-moga Allah maafkan kita dua-dua dan kita ke syurga bersama. Gitulah. Tapi tak tahu apa yang berlaku, kita pun tak tahu. Kita pun tak faham. Kan dunia gini. Orang anak gaduh dengan mak. Sampai ke mahkamah. Betul? Berebut apa? Berebut tapak rumah tu aja. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Kerana terperangkap, tertipu dan terpedaya. Jadi inilah yang kita belajar. Jadi kita dah bawa proses hakikat tauhid dengan hati kita. Jangan hidup dengan sekadar pandangan mata kasar. Jangan hidup dengan sekadar pandangan bijaknya akal. Tapi hidup dengan rasa yang sebenar. Iaitu keesaan kepada Allah. Wallahu alam. Setakat itulah. Ada soalan tak? Lambat juga baca kitab ni. Ada soalan? Kalau ada. Okeylah ya, tak ada apa. Allah. Ya, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kalau ada tersilap dan segala-galanya, insya-Allah. Doakan saya, insya-Allah ya, doakan saya, kita sama-sama doa. Tidak ada satu benda yang paling kita berharap suatu hari nanti kita bertemu ya di akhirat nanti dalam syurga Allah bersama-sama, insya-Allah. Ketika itu sama-sama gembira dan seronok. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzukna fahman nabiyyin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada apa yang kami bicara pada pagi ini, ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami faham, ya Allah. Sebagaimana Kau berikan kefahaman kepada para nabi-Mu, ya Allah. Khususnya kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hifzal mursalin. Ya Allah, kekuatkan ingatan, hafazan kami, ya Allah. Sebagaimana Kau berikan kekuatan hafazan kepada para mursalin, para rasul-Mu, ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, Kau ilhamkan ke dalam hati kami, ya Allah. Ilham yang sebagaimana Kau berikan kepada para malaikat yang begitu dekat dengan-Mu, ya Allah. Allah marzukna futuhal arifin. Ya Allah, rezekikanlah juga kepada kami pembukaan hakikat kehidupan, hakikat ilmu, hakikat ketuhanan. Sebagaimana Kau berikan kepada orang yang arif kepadamu, ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, sekali lagi kami memanjatkan doa kami kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan dan kecuaian kami, ya Allah. Maafkanlah segala kekurangan kami dalam kami menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami tauhid yang sebenar-benarnya, ya Allah. Tauhid dalam kami menyaksikanmu dengan hakikat ketuhananmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau umpan kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Janganlah Kau azab kami dengan sebab dosa-dosa kami, ya Allah. Sekiranya Kau azab kami, kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Sekiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami, Kau lah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Kami tak tahu apa lagi yang kami nak bagi tahu kepadamu, ya Allah, terhadap hakikat diri kami, serba kekurangan, serba kelemahan, serba kecuaian, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Terimalah kami sebagai umat kepada kekasih-Mu, ya Allah.
Letakkanlah dalam hati kami cinta dan rindu kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.